Hai semua, saya Cikgu Tan. Hari ini kita akan membincangkan soalan esei dan jawapan bab 3 perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran. Siri ini merupakan siri yang pertama. Soalan 1A, terangkan maksud ekonomi terbuka dan keterbukaan ekonomi. 2 markah. Maksud ekonomi terbuka ialah ekonomi yang menjalankan perdagangan antarabangsa yang melibatkan aktiviti ekspor dan import, di mana kita lihat bahawa untuk konsep ekonomi terbuka ini terdapat dua konsep yang penting, iaitu ia melibatkan ekspor dan juga import. Keterbukaan ekonomi ialah ukuran sejauh mana sesebuah negara menjalankan perdagangan antarabangsa. Soalan 1B. Dengan menggunakan contoh berangka, jelaskan secara ringkas bagaimana darjah keterbukaan sesebuah ekonomi diukur. 4 markah. Darjah keterbukaan sesebuah ekonomi dapat diukur berdasarkan nisbah ekspor kepada KDNK atau nisbah ekspor dan import kepada KDNK. Contoh, KDNK negara ialah RM600,000 juta dan nilai ekspornya ialah RM680,000 juta. Maka, nisbah ekspor kepada KDNK ialah 680,000 bahagi 600,000 darab 100. Maka, nisbah ekspor kepada KDNK ialah 1.13. Nisbah ekspor kepada KDNK melebihi 1 memberi implikasi bahawa ini bermakna negara tersebut mempunyai darjah keterbukaan ekonomi yang tinggi. Di sini kita lihat bahawa melebihi 1, darjah keterbukaan ekonominya adalah tinggi. Soalan kedua, huraikan 3 kesan positif perdagangan antarabangsa kepada pengguna domestik ataupun kepada sesebuah negara. 6 markah. Yang pertama, menikmati barangan yang tidak dikeluarkan dalam negara. Perbezaan iklim, sumber semula jadi atau jenis tanah akan menyebabkan barang yang dikeluarkan berbeza. Barang yang tidak dapat dikeluarkan oleh sesebuah negara dapat diimport. Kedua, memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Ini kerana pengkhususan dalam pengeluaran barang tertentu oleh sesebuah negara menyebabkan kos pengeluaran lebih rendah. Maka, barang import menjadi lebih murah. Ingat bahawa kata kuncinya iaitu kos pengeluaran rendah, maka harga bagi barang import itu menjadi murah. Ketiga, meningkatkan pilihan pengguna. Perdagangan antarabangsa dapat memenuhi citarasa penduduk yang pelbagai ataupun citarasa penduduk yang bertambah. Pengguna dapat memilih barang tempatan atau barang import. Keempat, meningkatkan guna tenaga ataupun peluang pekerjaan. Aktiviti perdagangan antarabangsa akan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada buruh tempatan. Contohnya di sektor perhotelan dan
sektor pengangkutan. Kedua-dua sektor ini memerlukan guna tenaga yang tinggi. Soalan ketiga. Jelaskan 3 kesan negatif perdagangan antarabangsa kepada ekonomi negara. 6 markah. A. Persaingan kepada industri muda. Ini boleh menjejaskan perkembangan industri muda tempatan yang sukar untuk bersaing dari segi kos dan kecekapan. B. Memburukkan imbangan pembayaran. Jika nilai import negara melebihi nilai ekspor, maka imbangan pembayaran merosot. Di sini kita lihat bahawa sekiranya kita banyak mengimport melebihi daripada ekspor, imbangan pembayarannya adalah merosot ataupun imbangan pembayarannya negatif. C. Terdedah kepada kitaran perniagaan antarabangsa. Jika ekonomi negara luar mengalami kemelesetan, maka pertumbuhan ekonomi negara terjejas kerana permintaan untuk barang ekspor merosot. D. Masalah lambakan. Tindakan firma asing menjual keluaran mereka pada harga yang lebih murah untuk menguasai pasaran sesebuah negara. Kesannya menjejaskan firma tempatan kerana permintaan untuk barang tempatan berkurang. Setakat sini sahaja untuk video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang dan share dengan rakan-rakan anda yang lain sebagai tanda sokongan dan terima kasih kepada cikgu untuk menghasilkan video pembelajaran yang seterusnya. Bye-bye.